Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah 2-3 hari kita tak ber kita tidak berkedut udara. Masya Allah, malam ni insya Allah kita Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Boleh sahabat-sahabat hadir pada malam ni. Masya Allah, Masya Allah. Ahmad Nubli, Ahmad Abu Zair, waalaikumsalam. Maimun Yunus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 11, 13 malam ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Abdullah Azli Al-Fansuri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fairuzan Hurian, Masya Allah, waalaikumsalam. Syah Sam, Masya Allah, daripada Singapura. Raqiyah Hayat, Maimun Yunus, Jeff Hasbullah, Dr. Ramizu, Masya Allah. Efi, Ya Allah, daripada jauh, iaitu daripada mana? Australia. Muhammad Syafzal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita Masya Allah, kita di jilid ketiga dalam muka surat berapa ya? Nubli kita dalam muka surat berapa? Cikgu Rosna, Masya Allah. Rafi Nur Syam, sudah lama tidak muncul. Mungkin apa dia ni orang panggil, mungkin lockdown juga kali kot. Semasa di lockdown kan tu. Masya Allah. Rafi Nur Syam, Muda Nurizan, Kanzo Miyazawa, Masya Allah. Masya Allah, Kanzo Miyazawa, Masya Allah. Cikgu Rosna, Ahmad Nubli, 244 ya malam ni, 244. Muhammad Rushdi Ali, Masya Allah. Syamsuddin Sulaiman, salam saudara Syamsuddin Sulaiman, Masya Allah. Hazrin Nizam Zainal, Muhammad Nazaruddin Sahari, Umi Faridah, Masya Allah. Ramai kita. Afiq Syazwan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majazah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat 244, hadis yang ke 1182 di dalam kitab yang jilid ketiga dalam Midrajul Fawatih, dan di dalam jilid kitab jilid Midrajul Fawatih yang ketiga dalam kitabus salah, pada bab masih lagi dalam solat sunat. Jadi afdalnya solat sunat di rumah. Ni bila afdalnya, pada peringkat awal afdalnya solat sunat di rumah. Nanti kita akan belajar juga maknanya boleh solat di masjid, boleh dikerjakan solat sunat itu di masjid. Macam mana situasi, dan kita akan bincangkan dalam situasi pada masa sekarang. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abd al-Ashhal fa shalla bihi al-maghrib
falamma qadha salatahum ra'ahum yusabbihuna ba'daha qala hadhihi salatul buyut. Rawahu Abu Daud. Wa fi riwayat Tirmizi wa Nasa'i qama an-nasu yatanaffaluna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadhihi salati fil buyut. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Bani Abdul Ashhal, lalu solat maghrib di sana. Setelah mereka selesai solat, baginda melihat mereka solat sunat selepasnya. Lalu baginda pun bersabda, ini adalah solat di rumah. Solat ba'diyah. Inilah solat di rumah. Hadis itu riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i, para sahabat bangun mengerjakan solat sunat. Lalu Nabi bersabda, hendaklah kamu mengerjakan solat ini di rumah. Okey, daripada hadis ini dapat kita ketahui bahawa afdalnya mengerjakan solat sunat itu di rumah, sama ada solat itu qabliyah maupun ba'diyah. Solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah kita dah bincangkan. Solat sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib boleh ke tak boleh, kita dah bincang dah. Selepas maghrib, lepas tu solat selepas isyak, sebelum isyak dan selepas isyak, dan solat sebelum subuh. Yang dua saja ba'diyah tak ada, iaitu selepas asar dan selepas subuh. Dah kita bincangkan dah yang mana kita panggil dia sunat muakkadah, yang mana ghair muakkadah, dan masing-masing mempunyai fadilat yang tertentu, dan telah kita pelajari baru dah di dalam bab solat-solat sunat sebelum ini. Cuma di sini pada kali ini kita nak membincangkan solat sunat itu sunatnya sembahyang di rumah. Begitu. Sembahyang di rumah. Nabi juga solat sunat rawatib di dalam bilik mubarak Nabi, iaitu hujrah Nabi lah, rumah Sayyidatuna Aisyah lah. Walau bagaimanapun terdapat ikhtilaf, terdapat pandangan di kalangan a'imah mengenai perkara ini. Hak mana lebih afdal, sembahyang kat rumah ke sembahyang kat masjid? Imam Malik berpendapat bahawa solat sunat pada waktu tengah hari afdalnya di rumah. A'imah yang tiga selain daripada Imam Malik berpendapat bahawa setiap solat sunat afdalnya dikerjakan di rumah. Cuma pada zaman kita ni afdal menunaikan solat di masjid. Solat sunat kat masjid pula dah. Kenapa tak samakah dengan hadis tadi? So hadis dia akan datang nanti. Tak samakah Nabi kata sembahyang sunat kat rumah, ni kita kata sembahyang sunat kat masjid pula. Kenapa? Sehingga kadang-kadang orang yang rumahnya hampir dengan masjid pun tidak dapat solat sunat di rumah, apatah lagi setelah pulang ke rumah. Dan juga untuk mengelakkan sangka buruk daripada orang ramai seperti mereka berkata, lihat ustaz tu solat sunat pun tak. Jadi orang kan duk perhati kita duk pergi mengajar kat masjid, maknanya kita perlu kita kata apa, kita kisah pada orang? Tak. Maknanya kita kena duduk di satu suasana dan kita kena jaga perbuatan kita. Jangan kita duduk di tempat yang orang ragu-ragu. Kita tak salah lah, tapi orang tu dia memandang tak elok pada kita. Orang yang mana dia memandang buruk kepada kita, dia kata ustaz tu sembahyang sunat pun tak. Dia memandang buruk kepada kita dalam keadaan ragu-ragu tadi. So dia dah, dengan sebab kita tu dia dah buruk sangka, jadi berdosa dia dengan sebab kita juga. Jadi sebab itu kita disunatkan, afdalnya disunatkan, memang dah sunat dah, afdalnya kita solat di masjid atas dua reason yang tertentu. Dan bukan tak ada hadis sembahyang sunat kat rumah ni, bukan tak ada. Bukan tak ada hadis sembahyang sunat kat masjid. Cuma di zaman Nabi, oleh kerana suasana environment pada masa tu, mereka kat masjid pun tak ada tempat wuduk dan sebagainya, semua di rumah. Semua selesai qada hajat apa semua datang daripada rumah, dan mereka memberi cukup masa untuk datang ke masjid, dan boleh datang ke masjid berjemaah beramai-ramai. So mereka bagi masa, bukan terus lepas azan 2 rakaat sembahyang terus qamat. Tak, situasi membezakan keadaan demikian.
dalam kitab Bughatul Mustasydin disebut bahawa pada asalnya solat sunat afdal dikerjakan di rumah kecuali beberapa jenis solat sunat. Pengarang kitab tersebut mengatakan bahawa solat nafil di rumah lebih afdal sekalipun berbanding solat di dalam Kaabah, seperti mana dalam kitab At-Tuffah dan sebagainya. At-Tabalawi menulis, rahmatullah alaih, menulis bahawa rangkap syair mengenai tempat-tempat yang dikecualikan daripada keafdalan solat di rumah. Kata beliau, solat nafil di rumah lebih afdal melainkan tempat yang diadakan berjemaah. Maknanya solat di rumah tu lebih afdal lah melainkan tempat yang diadakan berjemaah. Mana di masjid. Maknanya kita boleh sembahyang sunat masjid lah. Gitu. Solat ihram dan solat tawaf nafil dalam keadaan duduk bagi orang yang iktikaf. Dan seumpama dia mengetahui dapat menghidupkan tempat, begitu juga solat duha dan nafil hari Jumaat. Orang yang takut terluput dengan melewatkannya dan orang yang ingin memulakan safar, solat istiqarah dan qabliyah bagi solat maghrib, tidak ba'diyah. Begitu. Dalam kitab Al-I'ab ditambah orang yang takut kemalasan dan solat yang dinazarkan. Imam Qalyubi rahmatullah alaih menambah sunat qabliyah yang telah masuk waktunya. So perbezaan pendapat lah. Jadi maksudnya kalau zaman kita, kalau siapa rasa masya-Allah dia boleh sembahyang sunat kat masjid, kat rumah, qabliyahnya, dan dia balik kat rumah dia ba'diyahnya, so dia buatlah kat rumah. Tapi kalau dia rasa dia balik itu dia tak boleh buat, disayugiakan dia sembahyang sunat di masjid. Bacaan panjang dalam solat sunat ba'diyah maghrib. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi raka'atain ba'da al-maghribi hatta yatafarraqa ahlul masjid. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW memanjangkan bacaan 2 rakaat selepas maghrib sehingga jemaah masjid bersurau. Penerangan, melalui hadis ini sabit bahawa Nabi menunaikan solat sunat ba'diyah maghrib di masjid, dan Nabi memanjangkan bacaan sehingga sahabat pulang ke rumah. Ini adalah amalan yang jarang-jarang Nabi lakukan, kerana kebiasaannya Nabi solat sunat di rumah. Antara taujih yang diberikan, antara sebab yang kita beri di sini ialah kemungkinan kerana suatu keuzuran Nabi nak sembahyang kat masjid, atau Nabi melakukan untuk menerangkan keharusan. Maksudnya sembahyang sunat tu bukan setakat kat rumah, kat masjid pun boleh. Atau waktu itu Nabi sedang iktikaf. Waktu dalam Nabi iktikaf, mana nak boleh sembahyang kat rumah, tak boleh keluar masjid. Begitu. Atau sebenarnya Nabi solat dalam rumah oleh kerana bilik mubarak baginda bersambung dengan masjid. Tambahan pula pada waktu itu pintu terbuka dan Sayyidina Abdullah bin Abbas menunaikan solat di hadapan bilik yang menghadap ke arah kiblat. Maka beliau memberitahu bahawa Nabi menunaikan solat di masjid. Mengikut taujih yang keempat ini tidak sabit bahawa Nabi menunaikan solat di masjid. Cuma taujih ini agak jauh. Cuma penerangan ni agak jauh lah. Solat sunat maghrib. Fadilat solat sunat selepas maghrib. Wa an mahqulin yablughu bihi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang ke-18 1184, Man shalla ba'da al-maghribi qabla an yatakallama raka'atain wa fi riwayatin 4 raka'at rufi'at salatuhu fi illiyin mursalan.
Hadrat Makhul rahmatullah alaih meriwayatkan secara mursal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat 2 rakaat selepas maghrib sebelum berkata-kata, dalam satu riwayat 4 rakaat, maka akan diangkat solatnya ke Illiyin. Hikmah. Apa hikmah dia? Hikmah menunaikan solat sunat sebelum berkata-kata ialah supaya tidak terluput solat sunat tersebut kerana terlalu leka berbual-bual. Kadang-kadang kan duduk bual dah tu, tak sempat pula nak sembahyang sunat. Gitu. Dalam setengah riwayat disebut 4 rakaat, 2 rakaat ialah sunat ba'diyah dan 2 rakaat lagi sunat awabin. Telah dijelaskan sebelum ini bahawa sunat awabin boleh ditunaikan sehingga bilangan 20 rakaat, daripada 2 hingga ke 20 rakaat. Telah kita bincangkan dalam bab sembahyang sunat awabin. Okey, Illiyin. Apa itu Illiyin? Dalam hadis ini disebut mengenai Illiyin. Apakah itu Illiyin? Illiyin ialah satu tempat yang tinggi yang berada di langit yang ketujuh. Di tempat itulah terdapatnya roh orang-orang beriman. Mirqatu Mafatih. Dan hadis ke-18 11 285, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu nahwahu wa zada fakana yaqulu ajjilu rak'atain ba'da al-maghrib fa innahuma turfa'ani min al-maktubah. Rawahuma Razin wa rawa Baihaqi az-ziyadata anhu nahwaha fi syu'abil iman. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, seperti hadis sebelumnya, beliau menambah, baginda bersabda, segeralah solat 2 rakaat selepas maghrib, kerana solat 2 rakaat ini akan diangkat bersama solat fardu. Hadis itu riwayat Imam Razim. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan tambahan tersebut seumpama di dalam kitab Imam Baihaqi, iaitu kitab Syu'abil Iman. Sepatutnya ada sedikit ruang antara solat fardu dan solat sunat. Solat sunat dengan solat fardu ni janganlah faham Assalamualaikum terus main sunat. Mau nak cepat. Wa an Amr bin Ata'in radhiyallahu anhu qala inna Nafi'a bin Jubair arsalahu ila Sa'ib yas'aluhu an shay'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah faqala na'am صليت معه جمعة في مقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت قال صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى يتكلم أو تخرج فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل bisalatin hatta natakallama aw nakhruja. Rawahu Muslim. Hadrat Amr bin Atha rahmatullah alaih, beliau berkata, sesungguhnya Hadrat Nafi' bin Jubair radhiyallahu anhu telah mengutus beliau kepada Sayyidina Sahib radhiyallahu anhu setelah bertanya mengenai sesuatu yang Sayyidina Muawiyah melihat pada solat beliau. Beliau menjawab, ya, daku solat Jumaat bersama beliau di Maqsurah. Tak kala imam memberi salam, lantas daku bangun di tempat solatku lalu menunaikan solat, yakni solat sunat lah. Setelah beliau, Sayyidina Muawiyah masuk ke rumah beliau telah menghantar satu utusan kepadaku. Beliau berkata, jangan kamu ulangi apa yang kamu lakukan setelah kamu solat Jumaat. Jangan apa? Jangan iringi dengan solat lain sehingga kamu berkata-kata atau keluar. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya tidak menyambung solat sehingga kami berkata-kata atau keluar daripada tempat itu. Pada zaman dahulu, pemerintah ni zaman keadaan pemerintah Muawiyah pada masa itu, menunaikan solat fardu di masjid. Pemerintah mereka ni sembahyang sunat fardu di masjid, mereka jadi imam lagi.
di tempat maksurah, di tempat yang khusus untuk pemerintah menunaikan solat di situ. Tempat orang-orang pemerintah ni, mungkin rumah-rumah dia duduk situ, dan dia masjid dia lah masjid maksurah ni, maka dia nak pergi sembahyang, dan dia sembahyang sunat di situlah, sembahyang berjemaah di situ. Pemerintah ni lah orang-orang yang dilantik, masya-Allah. Solat itu ma'ahu jum'ah. Perkataan jum'ah ialah syarat ittifaqi. Maknanya syarat yang dikenakan. Qaid tu maksudnya syarat yang dikenakan tu secara ittifaqi, secara sepakat. Bukan solat Jumaat sahaja. Maknanya sepakat pada peristiwa yang dia cerita tu tentang solat Jumaat, pada solat Jumaat. Bukan kebetulan, sepakat masa yang hadis itu dibawa, perkara yang nak dibentangkan kebetulan sepakat dia sembahyang pada hari Jumaat saja. Jadi bukan hari Jumaat saja, perlu dibezakan antara solat sunat dan solat fardu. Bahkan solat-solat fardu yang lain juga perlu ada jarak antara fardu dan sunat. Maknanya ada jarak sedikit. Au nakhruja, ada dua kemungkinan, sama ada secara hakikat, secara realiti, iaitu keluar daripada masjid, atau secara hukum, iaitu mengubah daripada tempat dan menunaikan. Maknanya berubah sikit tempat, menunaikan di solat sunat di tempat yang lain tapi dalam masjid tu juga. Di dalam tempat yang lain tetapi dalam masjid tu juga. Pada mereka yang mukim, orang-orang mukim, orang-orang yang bermustautin mukim lah, sebaik-baiknya menunaikan solat sunat selepas wirid dan doa. Janganlah Assalamualaikum, Assalamualaikum, duduk mentah pergi belakang sembahyang sunat. Nak pergi mana? Lorak nak pergi mana? Ya? Gaduh, orang kata sibuk nak ke mana, nak cepat nak ke mana, ya? Mesti ada wiridnya, mesti ada doanya, kecuali bagi orang yang mempunyai hajat dan keperluan yang tidak dapat dielakkan. Jarang-jarang ada syughul, ta'mal, ada kerja tu, maka okeylah. Kecuali bagi orang yang mempunyai hajat. Pada rakan-rakan dakwah, inilah masa untuk membaca wirid, berdoa bersama ahli jemaah supaya tidak timbul suatu yang tidak menyenangkan di kalangan para jemaah. Jadi pas sembahyang terus sembahyang sunat belakang. Sabar dulu, wirid ada kan, doa-doa selepas doa-doa selepas sembahyang, wirid-wirid selepas sembahyang yang telah kita pelajari sebelum ini, maka kita amalkanlah. Maksud dakwah yang dilakukan ialah untuk menghidupkan sunnah, iaitu melakukan ibadat dengan tenang, terutama dalam solat yang begitu dititik beratkan. Apatah lagi perkara tentang solat ni, benda yang dititik beratkan oleh Nabi, maka kita harus menghalusinya. Solat sunat boleh juga dikerjakan di masjid. Hadis di bawah terakhir, iaitu 18-11-87-29. An Ata'in rahmatullah alaih qala kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza shalla jum'ata bi Makkah taqaddama fa shalla rak'atain thumma yataqaddamu fa shalli rak'atain fa shalli arba'an wa idza kana bil Madinah shalla jum'ah thumma raja'a ila baitihi fa shalla rak'atain wa lam yusalli fil masjid faqila lahu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, rawahu Abu Daud. Hadrat Atta rahmatullah alaih berkata, apabila adalah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setelah beliau solat Jumaat di Mekah, masa dia pergi nak menunaikan umrah dan apa semua di Mekah, beliau akan ke hadapan, lalu solat 2 rakaat, kemudian ke hadapan dan solat 4 rakaat selepas Jumaat ni lah. Jika di Madinah, setelah solat Jumaat, beliau terus pulang ke rumah dan solat 2 rakaat di sana dan tidak solat di masjid. Ditanya kenapa, beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sedemikian. Jadi penerangan, apabila Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berada di Mekah, beliau akan menunaikan solat sunat di masjid. Dan apabila berada di Madinah, di kampung, di tempat mukim, maka beliau akan menunaikan solatnya di rumah, iaitu solat sunatnya di rumah. Apabila seorang itu berada berjauhan daripada rumah,
seperti sedang bermusafir, maka tunaikanlah solat sunat di masjid. Telah dijelaskan sebelum ini bahawa apabila seorang itu tidak yakin bahawa apabila dia pulang ke rumah dia boleh tak menunaikan solat sunat, maka tunailah solat itu di masjid. Solat sunat itu afdalnya kita tunai di masjid. Masya Allah. Kita belajar bab baru, babu salatil lail. Babu salatil lail, bab solat malam. Okey, bab yang baru, bab solat malam. Solat malam dipanggil solat tahajud ataupun kita panggil dia qiyamul lail. Tapi masih ada ikhtilaf lah. Ada orang kata tak tidur tu orang tu tak boleh tahajud, dia boleh qiyamul lail saja. Itu telah kita bincangkan, iaitu solat yang dikerjakan setelah bangun daripada tidur. Untuk tahajud, tahajud ni dipanggil tafaul, maknanya dia panggil salbu ma'khas. Tahajud, salbu ma'khas, maksudnya orang yang bangun daripada tidur. Perkataan tahajud berasal daripada perkataan hujud, yakni tidur. Jadi tahajud dalam bab tafaul, antara khasiat bab tafaul ialah salbu ma'khas, menafikan makna asal. Salat tu nafikan, ma'khas tu makna asal. Makna asal tidur, maka tahajud meninggalkan tidur. Salbu ma'khas dia panggil. Tahajud meninggalkan tidur. Meninggalkan tidur. Begitu. Dipanggil salat ma'khas. Maknanya hindar. Salat tu opposite lah daripada perbuatan yang asal, daripada makna asal. Maka tahajud maknanya meninggalkan tidur. Seperti asim, dosa. Maka ta'assum maknanya meninggalkan dosa. Asim tu dosa, ta'assum orang yang meninggalkan dosa-dosa. Perbuatan qiyamul lail, perbezaan antara qiyamul lail dan tahajud. Qiyamul lail itu untuk solat yang ditunaikan oleh seorang yang tidak tidur malam, manakala solat tahajud pula ialah solat yang ditunaikan selepas tidur malam. Tetapi ini cuma perbezaan dari segi istilah sahaja. Tapi masih ada lagi, kuat lagi ada satu perbincangan baru ni. Tak, dia beza tahajud dengan qiyamul lail. Sebab atas dasar tadi lah, tu kawan tu tidur baru bangun, kawan tu tak tidur. Jadi dia kata orang sembahyang qiyamul lail dia tak tertunai tahajud. Sebab tahajud tu ialah itu pendapat dia lah. Banyaklah perbezaan tu ada di kalangan asatizah masih lagi berpegang pada pendapat itu. Saya kata, dua orang tu tak tidur, qiyamul lail lah dia. Orang tu tidur, bangun, tahajud lah dia. Tahajud ialah fardu bagi Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jika seorang itu merasakan bahawa ia tidak dapat bangun tahajud sebelum tidur, dah tidur ni, jenis tidur mati, macam saya ni tidur mati, maka dia boleh mengerjakan solat tahajud sebelum tidur. Berapakah rakaat solat tahajud? Kadang-kadang kan kita ada orang tu dia tidur awal sikit dia boleh bangun. Kadang-kadang dia bermusafir, dia dah lewat dah sampai pukul 12, pukul 1. Dia kata kalau tidur ni hanyutlah, mesti tak bangun dah sampai subuh. Sebelum tidur tu pukul 12 tu tahajud lah dia. Tahajud tu maksudnya qiyamul lail lah dia. Mungkin orang tak suka dengan perkataan tahajud. Okey, qiyamul lail lah dia. Tak apa, tak kisah benda tu, benda mudah ya. Tahajud ni berapa rakaat dia? Ada riwayat kata 4, ada riwayat kata 6, ada riwayat kata 8. Ada riwayat kata 7 berserta witir. Kalau ganjil tu dengan witir sajalah. Kalau 4, 6, 8 tu maksudnya tak ada witir lagi lah. Kalau 7, dah. Maksudnya bila 7 tu dia serta dengan witir lah. Bila 9 pun berserta dengan witir lah. Bila 11 pun berserta dengan witir lah. Bila 13 pun juga berserta witir lah. Yang masyhurnya, di antara rakaat-rakaat ni, yang masyhurnya tahajud ni 8 bersama 3 rakaat solat witir, jadi 11. Dia duduk nombor 6 tu lah. Duduk nombor 6. Baru nak belajar buat 4 rakaat dulu. Dah rasa bagus dah, buatlah 6. Dah rasa lama dah istiqamah ni, buatlah 8. Begitu, 8 tu maksimum je lah. 13 tu kita kira begini. Sebab lepas witir tu ada lagi 2 rakaat khafifah yang diambil oleh mazhab Imam Abu Hanifah.
Yang masyhurnya, pada peringkat awal Nabi, dia ada 3 proses tahajud Nabi. Pada peringkat awal, dalam peringkat awal Nabi bangun salat tahajud awal malam. Nabi bangun awal, Nabi tidur, Nabi bangun awal. Lepas tu Nabi tidur balik. Dalam riwayat tersebut, Nabi tidur dahulu awal malam, kemudian bangun solat, kemudian tidur kembali. Ada juga menyatakan Nabi bangun di akhir malam, keadaan kemudian tidak tidur lagi hingga subuh. Ini ialah di akhir hayat mubarak Nabi. Keadaan yang Nabi buat bila terakhir-akhir hayat, Nabi tak bangun awal. Ada nanti riwayat nanti, Nabi bangun, Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi tidur, atau Nabi bangun, Nabi sembahyang, lepas tu tidur balik. Dan di akhir-akhir hayat, Nabi bangun lewat sikit 1 jam sebelum subuh, Nabi tak tidur lah, Nabi sembahyang, selepas tu Nabi wirid dan sebagainya. Bersempurnakan makmulat-makmulat tadilah, amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan sebelum waktu subuh, seperti baca Quran. Sebaiknya amalan-amalan baca Quran ni kita baca dengan melihat kepada Al-Quran dalam sembahyang tu. Tak apalah kita baca, kita hafal, tapi sebelum subuh tu kita baca Quran sebelum subuh. Itu yang terbaik lah. Sebab apa? Itu keberkatan dan manfaat yang besar yang diperolehi oleh ulama. Mereka mengatakan, khususnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dalam dakwah mereka, aku mendapat kemuliaan, aku mendapat satu benda yang besar, aku mendapat satu perkara yang besar, iaitu aku membaca Al-Quran sebelum subuh dengan melihat pada Al-Quran. Manfaat yang besar. Hadis pertama, iaitu 1188 solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajr 11 raka'at. Ini nak kata sebelah tu, min kulli raka'atain wa yutiru bi wahidah fayasjudu sajdatan min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah qabla an yarfa'a ra'sahu fa iza sakata mu'azzinu min salatil fajr tabayyana lahu al-fajr qama raka'a raka'atan khafifatain thumma istaja'a ala shikkihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-mu'azzinu liiqamah fayakhruju. Muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di antara waktu Isyak dan subuh sebanyak 11 rakaat. Maknanya bukan tarawih 11 tahun. Ni riwayat ni sepanjang tahun. Sebab kita akan bezakan nanti solat tahajud dan solat tarawih. Sebab dia ada tajuk bab lagi, solat satu, solat tarawih. Solat malam lain, solat tarawih lain. Bermakna di sini ulama mengatakan solat tarawih dan solat tahajud dua perkara yang berbeza. Solat tarawih hanya pada bulan Ramadan sahaja. Solat tahajud ialah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nanti dalam bab tarawih kita akan bincangkan perkara itu. Jadi cuma nak bagi tahu, ulama dia separatekan solatul lail, solat malam dulu. Lepas solat malam dia ada lagi bab solat tahajud. Solat lagi. Habis tu nanti kita akan belajar solat malam lagi, solat malam, qiyamul lail, galakan untuk qiyamul lail, bacaan dalam doa malam, lepas tu berqiyamul lail, bersederhana dalam beramal, babul witir, lepas witir itulah babul witir, dalam babul witir, babul qunut, lepas tu Ramadan. Ramadan asing. Dalam hadis surat 332, bab qiyam syahmi Ramadan. Bab qiyam syahmi Ramadan berbeza dengan bab salatil lail. Dia beza. Berarti kita beza. Kita bukan kata tarawih tu 8 tak. Tahajud tu 8, tarawih
20 tarawih 20, bukan jam 8, 20. So nanti dalam bab tarawih tu, dalam muka surat 332 nanti kita akan belajar. Ada beberapa muka surat lagi lah, lebih kurang dalam 70 muka surat lagi, dalam 7 kali lagi kita bertemu. InsyaAllah kita akan membincangkan tentang Qiyamus Syahrul Ramadan. Okey, Sayyidatuna Aisyah, lalu baginda memberi salam pada setiap 2 rakaat dan solat witir 1 rakaat. Maksudnya Nabi buat witir tu 3 lah, muqaddimah witir 2 dan 1 lagi witir 1 rakaat. Baginda sujud sekadar. Maksudnya setiap sembahyang tu Nabi sujud sekadar seorang membaca 50 ayat. Sebelum baginda mengangkat kepala, baginda apabila muazzin selesai mengumandangkan azan subuh dan jelas kelihatan fajar, baginda bingkas bangun dan menunaikan 2 rakaat dengan ringkas, iaitu qabliyah subuh. Kemudian baginda baring sekejap tunggu azan tadi, tunggu iqamat di atas lambung kanan sehingga muazzin datang untuk iqamat. Lalu baginda pun keluar daripada rumahnya dan baginda menjadi imam. Dan solat Nabi, tidur Nabi pun tak membatalkan wuduk. Naumil Anbiya tidak membatalkan wuduk. Telah kita bicara dah di dalam bab wuduk dahulu, di dalam jilid kedua. Okey, muttafaq alaih. Pendapat ulama mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawa istija' berbaring adalah hukumnya sunat hukumnya. Maksudnya lepas maya subuh, lepas azan subuh, duduk berbaring di atas lambung yang kanan, macam tidur mayat tu lah, gitu, berbaring di atas lambung. Dan dalam mazhab Imam Ahmad kata tak sunat pun, dia mustahab saja, maknanya elok lah. Mazhab Imam Hanifah berpendapat tak mustahab pun, harus saja. Dia beza sedikit lah. Sunat, mustahab ni dia kecil sikit pada sunat, harus ni okey lah tak. Maksudnya benda tu diharuskan, tidak disunatkan. Ulama mengatakan bahawa hikmah tidur di atas lambung sebelah kanan supaya tidak tidur dengan amat lena sekali, kerana hati berada di sebelah kiri, maka dengannya menyebabkan hati seolah-olah tergantung. Berbeza dengan tidur di lambung kiri, dah hati tu tak tergantung, duduk betul-betul nyenyok molek lah, tidur tu nyenyok molek. Jadi hati tu macam duduk tergantung lagi. Kita tidur di lambung yang kanan, begitu. Okey, tujuan berbaring adalah untuk berehat sedikit daripada qiyamul lail supaya dapat solat fardu subuh dengan cergas. Imam Nawawi rahmatullah alaih mengatakan bahawa mustahab berbaring itu setelah 2 rakaat solat sunat subuh, solat witir 1 rakaat. Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa ini adalah dalil sekurang-kurangnya solat witir adalah 1 rakaat yang berasingan, memberi salam pada 2 rakaat. Ini ialah pendapat 3 a'immah. Maksudnya sekurang-kurangnya 1 rakaat yang berasingan, memberi salam pada setiap 2 rakaat. Memberi salam pada 2 rakaat. Ini adalah pendapat 3 a'immah. Hadis ini memaparkan Sayyidina Aisyah menceritakan amalan Nabi di rumah pada waktu malam. Kebiasaannya, riwayat ini disalah tafsirkan oleh sebahagian pihak yang menyatakan bahawa solat tarawih Nabi ialah 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Sedangkan hadis ini menerangkan tentang solat malam sepanjang tahun yang tidak termasuk solat tarawih. Sebab dia dah beza dah. Bab tarawih tu kita belajar bab lain, macam kita belajar dalam jilid kedua dululah, iaitu bab sunanul wudu. Kita babul miswak dan babus sunanil wudu. Sebenarnya miswak tu adalah salah satu daripada sunat wudu, tetapi dia diasingkan. Pengarang telah mengasingkan, meletakkan satu babus siwak, lepas tu babus sunanil wudu.
Maksudnya siwak ni dia bukan setakat sunat dalam sunat wuduk, dia bukan dalam sunat untuk berwuduk, bahkan dia juga adalah sunat di waktu-waktu yang lain. Sebab itu siwak itu diasingkan daripada bab sunanil wuduk. So dia nak cerita satu benda penting. Begitu juga di sini qiyamul lail dengan qiyamul lail atau tahajud ini dibandingkan dengan qiyamul Ramadan berbeza, dengan riwayat yang berbeza, nak menjelaskan dia perkara yang berlain. Dan ulama telah sepakat tarawih lain dan qiyamul lail adalah lain. Jadi dalam musim Ramadan adanya qiyamul lail, adanya tahajud dan adanya tarawih. Dan di sepanjang tahun tanpa Ramadan hanya ada tahajud maupun ataupun dipanggil qiyamul lail. Boleh faham? Okey, mudah je. Jadi bukannya 8 lah. Bukannya 8, 20. Cuma kita je buat 8, mari mana tak tahu. So dia kita lepas tu duk kata sunat ni Rasulullah buat 8 ni. Tarawih ni Rasulullah buat 8. Sunnah Rasul 20 tu sunnah Umar tu. Tu mah. Alah, kalau dah nak semayang 8, tak payahlah kata Rasulullah semayang. Hak 20 tu Umar buat. Nah, kalau nak buat 8, buatlah. Tak payahlah duk kata reason apa. Sebab orang lain, ulama telah bahas semua sekali tentang perkara ini dengan jelasnya. Kalau kita malas, tak payahlah duk kata sunat hak ni. Sepatutnya kena banyak. Banyak tu bagusnya ibadat. Okey, hadis yang kedua di dalam bab ini iaitu 1189. Antara solat subuh dan solat sunat subuh dan solat subuh Nabi bercakap seketika. Wa anha qalat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr idza fa in kuntu mustayqidatan haddatsani wa illa istaja'a, rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Nabi solat sunat qabliyah subuh, azan subuh qabliyah adalah Nabi di akhir hayat dia tu, jika aku terjaga tidak tidur, aku jaga tidak tidur, baginda akan bercakap denganku. Nabi tegur aku, cakap dengan aku sebelum subuh tu. Jika tidak, baginda akan berbaring. Tengok aku pun duduk tengah baring lagi kot. Mungkin waktu ayamil haid ke, aku duduk tengah baring lagi. Nabi pun baring seketika mengiring selepas solat sunat subuh. Okey, penerangan waktu tahajud di malam hari. Nabi memutuskan hubungan dengan makhluk. Waktu tahajud ni waktu manusia dengan Allah. Sebab tu tahajud ni kita berbisik-bisik dengan Allah. Sebaik-baiknya kalau kita bangun tahajud, kita diam, jangan cakap dengan siapa lagi, diam. Jangan cakap. Kalau kita belajar dalam jemaah dulu macam itulah. Masa budak-budak dulu, bangun tahajud tu, ambil kata jangan cakap dengan siapa-siapa. Diam. Kita tak nak cakap dengan siapa. Kita nak cakap dengan Allah sahaja. Pada waktu malam, kita hanya nak bercakap dengan Allah sahaja. Kita tak nak bercakap dengan siapa-siapa. Jadi sebab itulah waktu malam tu Nabi memutuskan hubungan dengan makhluk. Tak cakap dengan siapa-siapa. Tahajud pada Allah, tawajuh pada Allah. Tawajuh. Umi Ji dia kata tawajuh selalu kita ni sekat belajar ni tawajuh. Umi ada ke malam ni? Tak nampak pula Umi kita tu, kakak kita yang sulung tu, Umi Fakariah tu. Ada tak malam ni ke? Tak ada internet ke? So internet dah kuat dah tu. Ada ke tak? Tak muncul-muncul malam ni. Ada kot, insya-Allah. Jadi waktu tu ialah tahajud tu. Jadi tahajud tu waktu tawajuh dengan Allah. Jasad Nabi ni kat bumi, jasad Nabi di bumi, tapi rohani Nabi bersama dengan Allah, duduk dekat dengan Allah. Bila masuk waktu subuh, roh kembali turun ke dunia. Roh ni turun ke bumi dan bercakap-cakap dengan Aisyah, menandakan dah turun dah ni. Gitulah. Tadi duduk macam Mi'raj Mi'raj rohani lah. Sembahyang hati, tawajuh, ta'alluq ma'allah dengan Allah Subhanahu wa taala
sekarang dah turun ke bumi, maka berbicaralah dengan isteri baginda. Nabi berbaring seketika selepas solat sunat subuh. Wa anha wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza salla rak'atay subhi istaja'a ala shiqqihi al-ayman, muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi selesai solat 2 rakaat sunat subuh, baginda berbaring di atas lambung kanannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Waktu duduk, okey. Waktu wuduk baginda tidak batal kerana tidur Nabi-Nabi tidak membatalkan wuduk. Telah kita belajar bab taharah dulu. Syekh Ibnu Hazm rahmatullah alaih menyatakan bahawa berbaring sebelum solat subuh adalah wajib dan menyebabkan solat subuh tidak sah jika tidak melakukannya. Dijawab bahawa banyak kali Nabi tidak melakukannya, sama ada tidak berhajat untuk istirahat atau menerangkan keharusan. Kata ulama Ibnu Hazm ni dia mungkin orang panggil kata kuat sikit kot, tegas sikit. Dia kata sunat, wajib tu tidur berbaring. Gitu. Ada pendapat sebahagian yang terpencil, so kita pun tak salahkan, tapi kita tak wajibkanlah benda tu. Berapakah rakaat tahajud? Wa anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail salasata asyrata raka'atan minha al-witru raka'ata fajri, rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda akan solat 13 rakaat pada waktu malam, termasuk solat witir dan 2 rakaat solat sunat subuh. Jadi 5 dan tahajud 8, 13 lah. Penerangan dalam riwayat ini mengatakan 13 rakaat. Jadi 3 rakaat witir, 2 rakaat solat sunat subuh dan 8 rakaat solat tahajud. 8 rakaat dalam solat tahajud. Okey, hadis yang ke-1192. Wa an Masyruqin radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail faqalat 7 wa 9 wa 11 rak'atan siwa rak'atayil fajr, rawahu Bukhari. Keperbagaian riwayat yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah lah kebanyakannya. Hadrat Masruq rahmatullahi alaih berkata, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengenai salat Rasulullah pada waktu malam, iaitu salat tahajud. Beliau berkata, ada 7 rakaat, ada 9 rakaat, ada 11 rakaat, tidak termasuk salat sunat subuh. Kalau 11 tak termasuk 7. Kalau 7 tu tak termasuk salat subuh, jadi 9. 7 tu maksudnya 4 tahajud, 3 witir. Hak 9 tu pula 6 tahajud, 3 witir. Hak sebelah tu pula 8 tahajud, 3 witir. Penerangan, semua cara di bawah diriwayatkan daripada Nabi. Cara-cara yang kita sembahyang ni ada banyak riwayat dalam sembahyang Nabi SAW. Saya kumpulkan, saya rumuskan di situ saja. Jadi 13 rakaat, yakni 3 witir, 8 rakaat tahajud, 2 rakaat qabliyah subuh, 11 rakaat yakni 3 rakaat witir, 8 rakaat tahajud, 9 rakaat yakni 6 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, 7 rakaat, 4 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Mengapa 2 rakaat qabliyah subuh dikira termasuk solat malam juga? Imam Ibnu Malik rahmatullahi alaih telah menjawab soalan ini, bahawa beliau berkata mafhumnya seharusnya disertakan solat witir dan 2 rakaat solat sunat subuh dengan tahajud, kerana zahirnya Nabi solat witir di akhir malam, kemudian terus dijaga dan tak tidur. Ini amalan terakhir Nabi SAW sehingga masuk waktu subuh, lalu solat sunat subuh 2 rakaat secara bersambung dengan tahajud dan witir. Sebab tu dia 13 tu. Ini riwayat terakhir lah keadaan sembahyang Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan bahawa sebelum Nabi solat tahajud 2 rakaat solat sunat dahulu sebelum solat tahajud. Tetapi pendapat yang tahqiqnya 2 rakaat itu termasuk dalam solat tahajud. Khafifatan, solat yang ringan
sebagai persediaan untuk meneruskan solat lagi. Riwayat yang mengatakan 15 rakaat menunjukkan bahawa Nabi memulakan solat malam dengan 2 rakaat ringan menurut satu pendapat. Akan tetapi kaul yang zahir menyatakan ia merujuk kepada bahawa dikira 2 rakaat sunat sebelum subuh termasuk dalam kiraan 15 tadi. Okey. Nabi memulakan solat tahajud dengan 2 rakaat ringan lah. Dia tak boleh terus tu panjang tak. Dia ringan dulu. Warm up dulu. Kita macam kita kat warm up dulu. Tak boleh. Tak boleh terus lah. Lu tak pernah warm up main badminton, mutah mati. Sebab tu orang tu turun main badminton. Walaupun dia memang kaki badminton. Dan badminton dia bergerak seluruh badan. Dia main tu, Masya Allah. Dia memang juara dulu. Tapi dah tak warm up lama. 2-3 tahun dah tinggal main tu kak. Motah hijau. Ada bola tu, orang tu mati tu, tengah pandang bola tu mati tu. Sebab apa? Dia tak ada latihan dah. So tak ada latihan. Jadi sembahyang begitu juga. Kalau kita macam kita tak panggil warm up lah, kita khafifatan dulu. 2 rakaat tu khafifatan. Khair. Allahu akbar. Hadis yang 1193. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili falyusalli iftataha salatahu bi raka'atain khafifatain, rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi bangun malam untuk solat, baginda memulakan dengan 2 rakaat yang ringan. Nabi guna ringan, Nabi mula ringankan dulu. Nabi ringan. Okey. Imam Tibi rahmatullah alaih berkata, mafhumnya 2 rakaat yang dilakukan bertujuan untuk datang kecergasan untuk solat dan menjadi amalan yang boleh diistiqamahkan dengannya 2 rakaat tersebut. Apa kita mulakan, jangan berat lagi. Kita bangun tahajud, kita jangan berat lagi. Kita mulakan. Kemudian bolehlah menambah lebih daripada itu seterusnya. Lepas tu kita berat ke, panjang ke. Hadis ke-1194, 1194. Perintah memulakan tahajud dengan 2 rakaat ringan sahaja. 2 rakaat ringan sahaja. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min al-lail falyaftahis salata bi raka'atain khafifatain," rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu bangun malam, hendaklah dia memulakan solat malamnya dalam 2 rakaat yang ringan. Semulakan 2 rakaat tu jangan berat, mulakan dengan ringan-ringan sahaja, simple. Bagaimana keadaan malam Nabi? Ini secara umumnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bittu 'inda khalati Maimunah lailatan wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha fatahadda Rasul sallallahu alaihi wasallam alihi sa'atan thumma raqada falamma kana thuluthul lail al-akhir aw ba'daha qa'ada fa nazara ila as-sama' faqara inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab hatta khatama surah thumma qama ila kirbati fantalaka shinaqaha thumma sabba fi jafnah thumma tawadda'a wudu'an hasanan baina wudu'aini thumma yuqsiru wa qad ablagha faqama fasalla faqumtu fatawadda'tu faqumtu an yasarihi fa akhadha bi uzunayn fa'aradani an yaminihi fatatammat salatuhu salasa raka'atan thumma istaja'a fanama hatta nafaqa fakana idza nama nafaqa fa'azanahu Bilalun bis-salah fasalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aihi Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran waj'al li nura wa zada ba'duhum wa fi lisani nura wa dhukira wa asabi wa lahmi
ودمي وشعري وبشري متفق عليه وفي رواية لهما واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا وفي الأخرى للمسلم اللهم أعطني نورا. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku bermalam di rumah ibu saudaraku Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha pada suatu malam. Aku tidur rumah makcik aku. Ada sepupu Nabi, isteri Nabi, dia sepupu Nabi. Kalau sebelah mak jadi anak saudara, kalau sebelah ayah jadi sepupu, begitu. Mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sedang pada waktu malam adalah giliran Nabi bersama dengan ibu saudaraku Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbual bersama isteri. Kemudian baginda tidur. Sebelum tidur tu berbual. Apabila baginda bangun ketiga akhir malam, maknanya 1/3 malam, sulusul lail akhir. Sulusul lail, ketiga akhir malam. Malam tu bagi 3, malam yang 1/3 yang akhir lah. Sulusul lail akhir tu maknanya 1/3 yang akhir. Saya terjemah situ ketiga akhir malam. 1/3 yang 1/3 di akhir malam. Sepatutnya begitu terjemahnya. Kenapa jadi begitu pula? 1/3 di akhir malam atau lewat sedikit lagi. Kemudian baginda duduk dan melihat ke arah langit dan membaca ayat inna fi khalaqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sehingga khatam surah tersebut. Nabi baca daripada ayat tu khatam sampai habis surah tadi. Kemudian mendapatkan tirbah, iaitu beg kulit yang diisi dengan air di dalamnya dan menuang airnya ke dalam bekas, lalu mengambil wuduk dengan sempurna, lalu tidak terlalu banyak menggunakan air, akan tetapi sempurna basuhannya dan tidak juga sedikit. Kemudian baginda bangun dan solat. Lalu aku juga bangun berwuduk, mengambil wuduk dan berdiri di bahagian kiri baginda. Baginda memegang telingaku dan membawaku ke bahagian kanan. Lalu baginda menyempurnakan solat 13 rakaat. 13 Kemudian baginda baring dan duduk sehingga berbunyi nafas. Apabila baginda tidur, berhempuskan nafas, baginda dapat didengari. Maknanya kemudian baginda baring dan sehingga terdengar bunyi nafas. Apabila baginda tidur sallallahu alaihi wasallam, hembusan nafas baginda dapat didengari. Kemudian Sayyidina Bilal melaungkan azan, maka baginda bangun dan solat sedangkan baginda tidak mengambil wuduk. Baginda berdoa kepada ketika itu dengan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa ja'al li nura wa zada ba'duhum wa fi lisani nura. Ya Allah, kurniakan nur pada hatiku, nur pada pandanganku, nur pada pendengaranku, nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, nur di depanku, nur daripada hadapan, dan berikanlah kepadaku nur. Sebahagian perawi menambah dan nur pada lidahku. Pada riwayat yang lain, wa asabi wa lahmi wa dami wa sya'ari wa bashari, dan urat sarafku nur, dagingku nur, darahku nur, buluku nur, dan kulitku nur. Dalam riwayat lain, wa ja'al li fi nafsi nura wa azim li nura, dan jadikanlah pada diriku nur, besarkanlah nur untukku. Dalam riwayat lain, Imam Muslim berkata pula, ya Allah, Allahumma atini nura, ya Allah, kurniakanlah ke nur. Penerangan, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang ke rumah ibu saudara beliau, iaitu isteri salam, iaitu Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha, dengan niat ingin mengambil faedah daripada Nabi. Tidur tu kat rumah makcik tu sebab nak dapat istifadah, nak ambil manfaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pelajar mesti berniat begitu dengan masyayikh dan ulama. Janganlah pedulikan, janganlah lihat janganlah lihat pada kesalahan mereka. Qata' nazar. Jadi kadang-kadang banyak juga kita ni khadim ni banyak kita tengok benda-benda pelik, banyak kita tengok benda-benda yang kita rasa meragukan, tapi tak apa, kita qata'un nazar, kita jangan tengok mana kesalahan dia.
Kita jangan tengok mana kesalahan dia, tapi banyak benda yang perlu kita lihat untuk kita pelajari. Dengan niat itu sebenarnya khadim-khadim lah. Kita yang khadim-khadim ni, kita bersama dengan tuan-tuan guru kita lama, kita tengok keadaan tuan guru kita, yang mananya manusia bersifat biasa, tapi kita perlu lihat dengan sangkaan baik. Masya Allah. Sepatutnya waktu malam bertanya khabar dan bertanya dengan sepatutnya waktu malam bertanya khabar dan bercakap dengan isteri dan keluarga. Waktu siang sibuk dengan bermacam-macam urusan. Malam tu sebelum tidur tu bual dengan anak-anak, terib anak-anak. Nabi tidurnya Nabi tidak membatalkan wuduk, sebab tu Nabi tak ambil wuduk kencing dan buang air besar membatalkan wuduk juga. Adapun wuduk Nabi kali pertama, maka Nabi mungkin ada sebab-sebab lain membatalkan wuduk Nabi ataupun memperbaharui wuduk dan menyegarkan badan. Kadang-kadang Nabi tak berwuduk sebab Nabi tak batal. Kadang-kadang Nabi berwuduk, mungkin alasan lain yang menyebabkan Nabi batal wuduk. Yang membatalkan juga ke atas Nabi perkara-perkara yang Nabi lakukan. Cuma tidur Nabi ni tak batal wuduk. Naumil anbiya tak batal wuduk. Begitu. Dan doa nur yang disebutkan dalam hadis ini dibawa sewaktu berbaring selepas solat sunat qabliyah subuh, iaitu tetapi alamat TV mengatakan bahawa doa ini dibaca ketika keluar daripada rumah menuju ke masjid. Tapi alamat TV dia ambil doa ni sesuai. Bila kita pagi tu kita nak pergi ke masjid lepas sembahyang subuh tu, selepas azan tu kita nak pergi masjid, kita baca doa ni. Itu kata alamat TV, dia sesuaikan doa tadi. Dengan itu maksud nur ialah, ya Allah, kurniakanlah kepadaku taufik untuk melakukan amalan yang menjadikan nur untukku di akhirat kelak. Bagi taufik, kita minta taufik. Taufik ni bila kita bersungguh baru dapat, atau maksudnya ialah dijadikan kita bercahaya-cahaya di akhirat nanti. Ya, Masya Allah. So kita duduk di situlah. Insya Allah pada malam esok kita sambung lagi pengajian kita. Kita akan ada 3 malam berturut-turut, insya-Allah. Malam ni kita ada, malam esok kita ada, hari Sabtu malam Ahad, dan hari Ahad malam Isnin pun kita ada lagi, insya-Allah. Kita oleh kerana kita akan ambil kesempatanlah sedikit di situ, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Boleh kan, tadi kita kan bincang dapi ni kan. Bolehlah solat subuh, solat tahajud sebelum tidur. Jadi kalau kita rasa kita kan kalau musim panas kan, malam dia kan pendek. Jadi sebelum kita tidur tu semayanglah solat tahajud, kita tidurlah. Gitu kalau tempat yang 4 musim lah. Allahu a'lam, insya-Allah. Moga Allah SWT terima kita semua.